Okey, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella, kembali ke podcast Borak Dalam Geli. Ini merupakan episod yang pertama untuk tahun 2024. Yeay! Selamat tahun baru. Selamat tahun baru sikit. Selamat tahun baru bang. Azam tahun baru abang berubah lagi ke tak? Azam tahun ini nampaknya macam mana nak cakap kena carry forward satu berdua benda lah. Yang ni Kena carry forward satu dua benda dan ada satu dua benda azam baharu. Azam baharu tahun ni mungkin ke arah hidup yang lebih sempurna. wow. Memang tak dapat lah sempurna tu. Kesempurnaan tukar dimiliki. Yalah, ke arah lah. Lebih baik. Lebih baik. Lebih sempurna. Zahir dan rohaniah. Ya Allah, selamat tahun baru bang. Selamat tahun baru. Ya Allah, semuanya baru bang Yes. Kita kuning, abang biru Okey. Abang tanyalah azam tahun baru saya. Azam sikit macam mana? Sama je nak memiliki six pack. Rasanya dah 8 tahun dah kot. 9 tahun tu tak dapat je. Six pack Six pack yang sekarang ada? Ball pack. Okey juga tu. Dia kena satu azam diet barulah. Ya, insyaAllah lah. Tengoklah macam mana. Tapi tak apalah bang. Kita tak tahu kita memperbaharui azam. Tapi ingat kita pun kena memperbaharui episod Borak Dalam Geli kita. Yes. Ini adalah episod yang pertama. Yep. Dan kita akan reflect sedikit lah kita bagi. Sikit. Bagi. Reflect untuk kita punya Borak Dalam Geli. Di bermula episod 1 ni dah rasa di hujung-hujung tahun 2023 dah. So kita kira macam percubaan, cuba-cuba try test. Dan ke arah bulan 11-12 tu dengan episod Karus kita sudah mula mendapat nama di tempat di hati kalangan podcast penonton-penonton podcast dan juga pendengar-pendengar podcast. Dan Spotify pun menggalakkan. Dan di tahun 2024 ni mungkin kita lebih tak tertumpu saja kepada pekerja dalam kapal, mungkin di bawah-bawah kapal. Dan juga mungkin kita akan, saya ada dalam plan ni, mungkin kita akan berjumpa bawa masuk ke Geli jurnalis aviation. Betul lah. Pakar-pakar aviation bercerita pasal industri penerbangan dari segi ekonominya, dari segi orang kata industri yang menarik berkembang. Dia kan? pakar penyiasat kemalangan kapal terbang. Yes. Itu terbaik bang. 2024 banyak job kita bang. InsyaAllah kan. Dan juga kepada lagi sekali lah menyeru kepada sesiapa yang belum lagi subscribe. Dah masuk tahun baru, jika anda suka, mungkin terlupa, saya ingatkan lagi sekali, sudi-sudikan untuk tekan subscribe. Dan mungkin kita tahun ni kita buat membership kot. Oh, dah ada membership Membership ada sebenarnya, tapi saya tak buka lagi membership tu. Saya mungkin masih memikirkan subscriber, mekanisme yang terbaik macam mana kita nak bagikan. Yes. Tapi insyaAllah 2024 bang, banyak abang boleh bagi bang. Satu-satunya gambar saya je bagi kat diorang. Dan mungkin abang tak setuju lah. Dan mungkin apa bang? Tak ada. Okay. Alright, kita akan berehat seketika dan kita kembali selepas ini untuk kita bersama dengan tetamu kita. Selamat tahun baru. Berjumpa selepas ini. Okey, kembali lagi ke Borak Dalam Geli. Episod yang pertama untuk tahun 2024 dan kita memulakan episod tahun 2024 dengan seorang wanita yang saya boleh rasakan antara yang cantik juga sebelum ni masuk Borak Dalam Geli kan. Cantik bang. Kan? Cantik bang. Kita ada Kak Ros, kita ada semua Fiza cantik-cantik. Bolivar, kita ada Fiza Kamaruzaman, sebelum ni kita ada siapa lagi? Itu je lah yang lebih kurang. Kita akan memperbaharui segala-galanya untuk 2024. Okey. Kita mulakan dulu dengan namanya bang. Namanya Ialah Memang bang. Boleh bang. Nama dia Nur Kuratu Aini. Betul.
Betul. Atau nama singkatannya ialah Q. Q. Bukan Q Haida. Okay. Hi, Q. Hello. Hi Q. Okay, sedikit pasal Q ni. Dia berasal daripada Penang. Dari Penang, umur 28 tahun, sudah berkahwin dan juga mempunyai seorang anak. Betul. Bermula kerjayanya sebagai seorang pramugari pada tahun tak tahu, tapi di Malindo Airways, dan lepas itu ke My Airline. Betul. So, kita nak tanya dulu, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima Sihat. kasih Abang Zarul sikit. Sama-sama. Jemput Q untuk podcast hari ni. Dia datang dari Penang dia. Dia Keluar datang dah dari Penang. Tak apa bang. Main dah Penang dia. Kita punya jelly kali ni kapal kita. Pergi Kita Penang tak boleh ke? buat apa, kita kena pergi Penang kan. Tak boleh buat apa. mesti. Tak boleh buat apa. Balik Penang. Penang tang mana? Penang tak mana? Penang Tang Bayan Baru. Ui, oh. Beranak dekat Gelugong. Membesar dekat Tahu kat mana tu? Tahu USM mana? Betul. Betul. Dekat sebelah saja. betul, So betul. membesar dekat Bayan Baru set. Lepas tu pindah pergi Teluk Kumbang. Lepas tu sekarang jadi orang KL. Abang pernah duduk dekat area Bayan Baru tu. Bukit Jambui. Bukit Jambui Sungai Dua. Bukan. Ya, tapi dekat dengan airport Dekat, lah. dia dekat. Boleh lah kita diskaun. Dulu apa Malaysia Airlines punya hotel tu, ingat? Vistana Betul. kan? Vistana Ya. kan? Sungguh. Vistana tu. So apa nama, kita sekolah semua kat sana lah. Betul. Sekolah dekat Sungai Nibong. Sekolah menengah pun Sungai Nibong juga. Dari sekolah ke teringin nak jadi pramugari tu? Cerita pramugari dia panjang tau. Oh, sebenarnya. panjang kan, tak apa. Kami tak apa. Kami memang bestol panjang. Kita memang apa, dia punya duration macam satu filem. Akhirnya 2024 anda menerima dengan hati yang terbuka. Dan kami memang biasa kalau pergi Penang beratuk panjang-panjang, nak pergi nasi kandak kami biasa. Sekarang panjang je lah, tak payah pendek-pendek tu. Okey, boleh. So sebenarnya starting sebelum pramugari ni Q minat sangat ke arah peragawan, modeling. Pragawati lah. Pragawati. Peragawan tu lelaki. Pragawati Okay. Sarima. So modeling lah minat sangat. So dia ada behind the story tu. Masa tu lebih kurang umur 10 tahun kot. 10 tahun, kakak dalam umur 12. So kami ni kalau cuti sekolah, mak berniaga. Ayah bawa lori. So jarang lah ada dekat rumah Sabtu Ahad kan. So Q dengan kakak akan buat kerja kat rumah. Di mana? Q ada adik, beza 7 tahun. Jauh. Tapi adik memang jauh. Tapi adik ni dia badannya gempai sikit. So kami tiga-tiga orang memang tinggi. So dia punya baju, rasa-rasa kan dia punya baju umur 2 tahun, mak akan beli besar sikit. Umur 4 tahun, 5 tahun supaya boleh tahan lama. So kakak-kakak ni halu-halu kat rumah. Ambil pakai lah bang. Ambil pakai lah spaghetti strap. Skirt adik halabu-labu jadi mini skirt. Wow. Kita buat apa? Modeling dalam rumah, catwalk. Lah. Dengan kakak. Jadi kerja dua orang. Jadi kerja. So sebelum buat semua tu, kemas dulu rumah supaya sekali mak balik menego taklah terkejut tengok rumah tak kemas. Tak sapu, tak lipat baju, tak basuh. Priority first lah. Priority first lah. So lepas kita dah settle kerja rumah tu, kita mereka main modeling dalam rumah, pakai kasut tinggi mak, ambil handbag catwalk dari dapur, orang tamu pi dapur, bilik ke bilik. Belum lagi cerita baring atas katil kakak air rambut no. Bila nak nampak segak. Bila nak nampak bagi segak rupa modeling kan. Rambut dengan sereka tu. Serika dulu kan berat. Oh, tak Kita terbakar baring- rambut hang weh. Tak terbakar. Kita pandai lah adjust dia punya temperature tu kan. Nostalgia lah benda tu kan. So main lah modeling apa semua. So rumah ni, dekat rumah adalah satu library. Okay, library tu ialah zaman sekolah dulu mana nak ada duit sangat. Buat pergi sekolah RM1.50, baki 5 kupang. Nak beli majalah mana ada duit. So pergi lah library, buka lah majalah Mangga, majalah Bintang Kecil, tepi-tepi muka dia ada kolam tu kan. Bintang Kecil, apa lagi, remaja, Belajar media. post. Kita belajar nak post. Belajar nak pun. Tapi hak jimat lah, kita pilih hak kat library je. Belajar selok. Oh macam ni. Sampai satu hari tu, tapi mak tak tahu tau benda ni. Jangan abang Jangan tau. abang, tak Podcast abang. Jangan detok tau.
Lepas tu Aduh. sampai satu hari tu ikut mak pi jalan-jalan kan. Tiba-tiba terjumpa lah kawan-kawan dia. Kan dah zaman-zaman dulu punya orang-orang retro kan, bila lepak dah bertahun tak jumpa. Bila jumpa dia kata, "Oh, Iza anak hang tinggi-tinggi no." Kami semua memang tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi no, esok besar bolehlah jadi pramugari. Time tu duk mai dah. Kita mata paling kot leng tapi telinga kita dengar. Kita dengar. Pramugari tu bukan hak terbang-terbang tu kau kata. Tapi time tu tak tahu lagi kerja pramugari ni apa dia. So balik tu dia bukan seorang tau, beratur juga pi orang duk cakap pasal ketinggian. Kan orang dulu kalau ketinggian ni orang akan relate dengan pramugari. Tak pramugari modeling. Orang dulu kan kalau pramugari dulu memang lawa-lawa lah, helok-helok, tinggi-tinggi. So lepas tu pi library, kali ni tak pi majalah dah. Kita pi 5 kupang belen kan, duit sekolah kan. Kita pi kat kakak tu, kakak sisi sejam. Buat apa? Search lah. Sisi sejam. Kita search lah pramugari ni. Macam ni Macam ni nak jadi pramugari. Sis ni. Search dulu, time tu kan internet explorer sikit. Dia research. Research dia buat kerja dia. Kita buat. Buat homework. Kita nak kerja kan. Betul. Walaupun time tu baru 10 tahun. So research, seronok. Time tu keluar semua lah pramugari My Airline, Malaysia Airline time tu memang paling top lah. Ya. Pramugari terlampau, keluar habis lah no. Keluar lah Internet Explorer tu. Rasanya aduh. Rasanya ada segok muda tu lah kan. Dia. So balik tu kita macam dah perasan lah kan, kalau dah berangan dah, kalau hujung minggu tu main tarik main modeling dengan kakak pun tak rasa modeling lah. Time tu perasa tarik beg dah. Perasa tarik beg dah time tu. So beralih sampai next year tu umur 11 tahun nak pergi sekolah. So hari pertama sekolah tu orang panggil hari orientasi. Orientasi. Time tu kita nak kenal dengan guru kelas kita. So macam biasalah kita kan renjor-renjor tinggi lampai ni. Dia tendang pergi kat belakang, duduklah belakang. Duduk belakang sebab hang boleh nampak. Kalau hang kat depan orang tak nampak papan tu. Sungguh pasti ada experience benda ya, kan. Ya betul. Kita orang tinggi model-model memang macam ni. Lain orang rendah. Tak apalah kita potong takat tu lah nak. Lepas tu hak depan-depan ni dah start dah lah. Cikgu start hak depan. Okay, nama bla bla bla, cita-cita nak jadi polis. Nak jadi bomba. Hang letak polis? Tak, bukan. Orang lain. So hak depan-depan nak jadi polis, nak jadi cikgu, nak jadi bomba, nak jadi doktor. Bila mai tang kita, nama Nur Qurratu Aini binti Syaharudin. Boleh panggil nama saya dia 8 Q. kali kau pronounce pun tak betul yang tahu tak? Sekali lagi dik. Nur Qurratu Aini binti Syaharudin sebab dia ada koma kat atas. Hang jangan pandang aku macam suruh aku sebut. Kan salah kan. Tolong sebutlah ni. Keturunan hang pergi kejap aku. Okey, teruskan. So mai tang kita, Nur Qurratu Aini binti Syaharudin, boleh panggil saya Q. Hobi time tu tak ingat apa dia. Cita-cita nak jadi pramugari. Satu kelas macam Satu kelas tu tahu ke tak tahu? Tak tahulah, berangan lah kita. Cikgu tengok, pasti apa pramugari. Kan? Cikgu tanya lah. Cikgu tanya, kenapa Q pilih pramugari? Berani cikgu tu tanya no. Berani lah. Dia ingat kita tak buat recess 5% kat Cyber Cafe. Sungguh. Kita dah buat dah kan. Time tu keluar lah jawapan-jawapan klise. Kalau kita pergi interview apa dia bang? I love to meet Around the people. world. I want to see. I want to go around the world. Kan? Keluar. Percuma je benda tu. Saya tak payah bayang. So saya nak benda tu. Time tu macam orang macam okay, make sense kan? Kita pula muka belacan. Darjah 5. Belacan macam ni? Mana reti nak pakai bedak compact ke, lip gloss ke, lip balm ke, mana kita nak reti kan. So orang macam sungguh ke perempuan ni kan, betul ke perempuan ni. Tak apalah. So kita moving forward sampailah tingkatan 1. Still lagi ni nak jadi pramugari ni. Forward dia sampai tingkatan 1 je bang. Satu. Aku 12. Aku ingat perempuan. Aku ingat perempuan. Rupanya setahun je dia sekarang tingkatan 1. Okey, tak apa. Go. 1 jam setengah tak apa. Go. Pi tingkatan 1. Pi tingkatan 1 masa mula masuk sekolah tu. Okey. Dia lompat tahun je. 2
tahun lah sikit. Umur 11 kata-kata 1. Yalah. Betul. Kami Okay, terima kan? lah. Boleh lah kan. Lepas tu kata 1 tu kan kita ada satu file biru. Tak tahu zaman abang dengan sikit. File biru? Ada satu file biru kita kena isi kita punya tak ada. bio semua. Tiga. Kita akan masuk kita punya record sepanjang 5 tahun kita belajar kat sekolah tu kan. So betul. file biru tu first choice dia ada cita-cita dekat situ lah, ambition 1, 2, 3. So first choice tu memang pramugari. Q memang letak pramugari. Second? Kan? Tak ingat dah lah. Tak ingat. Memang yang teruk-terukan tak ingat tu. Kita macam letak untuk orang kata apa, bagi penuh kuota je kan. So yang first tu tetap pramugari. So kali ni kita jam jauh sikit. Okey, nasib baik abang lagu tu. Jam jauh sikit kita pergi sampai kita diploma. Jauh betul. Yang ni jauh. betul jauh hang Ni lompat. jauh. Okay, sampai Diploma. So SPM boleh-boleh lah keputusan tu kan. Tak payahlah abang kan. Pergi sampai diploma. Diploma apa hang ambil tu? Q ambil Office Management and Technology. Okay. Dalam course tu dia ada satu course grooming. Wow. Orang yang mengajar grooming tu adalah ex cabin crew Malaysia Airlines. Tapi aku tak ingat siapa Kalau dah nama dia. jodoh tu Tuhan bagi tu tak ke mana. Dia tunjuk dah sign tu. Dia pergi kot tu juga. Dia pergi kot tu juga. Dia pergi kot tu juga. So excited lah bila mai hari grooming punya kelas. Dia bagi tahu dia habis. bekas pramugari. Ya, pramugara. Pramugara. Dia bekas pramugara. Tapi kita tak ingat nama dia apa. Tapi sampai sekarang Q memang ingat. Memang sangat cantik kulit dia. Memang bersih. Kira kalau kru ni kalau kita tengok kita nampak lah. Ya, ni kan. cabin crew ni. Ya, betul, Kan? betul. So bila pergi kelas dia seronok. Orang lain kan tak minat jadi pramugari. So bila dia bercerita pasal dia punya experience, orang lain macam Padahal dia I ingat dengan POVC, ingat aku tak mampu. Kau kan muka orang lain kan. Muka kita ni duk dengar macam macam mana tidur satu bilik berapa orang. Kan? Macam tu dia kan. cerita lah. Dia seronok lah dengar. Bestnya kan. Macam ni kerja cabin crew. Dia cerita lah. Dia pergi London. Dia pergi sini. Dia pergi sini. So macam dia semakin orang kata semakin Macam mendidih. kena cari je ke dia tu. Macam kita kena cari je dia Tahu tu sekarang Tak dia tahu, dekat tak tahu. UiTM merebut lagi ataupun tak. UiTM. Dia UiTM merebut. Tapi kita tak tahu sekarang dia ada lagi ke tak. So dia duk cerita-cerita seronok lah duk dengar. Dan tu kita dah semakin mendidih lah nak jadi cabin crew. Mendidih. Mendidih. Ayat baru. Melumpur. Mendidih. Dulu Mendidih. yang potong lengan, potong apa ni? Ni mendidih. Mendidih. Membuak-buak kan? Buah. Didih ni. Membuak ada didih. So macam tak apalah, tak apa Q, sabar. Sambung dulu. So habis diploma, alhamdulillah lulus. So semua dah plan. Degree nak sambung mana, apa semua kan. Bila my lecturer mai dekat kita, okay Q, what's your next plan? I tak sambung degree kot, madam. I nak jadi pramugari. Wah, ambil kau. Tapi lecturer support. Lecturer macam, oh ya ke? Okay. If yang tu yang you minat. Itu tahun just bila dah go. tu? Yang tu masa Q grad 2000 berapa? 2020 kot. Oh, okey, baru lagi lah. Okey. Ni 2000 berapa? 24 lah. Bukan 2020. Dia banyak sangat throwback, jumping dia dah hilang dah. Dia dah tahu dekat mana dah. Biasanya aku ingat aku yang tintong setiap kali guest datang. Kali ni kita ada guest yang tintong. Dia dah ibarat macam dia throwback pakai jam kan. Aku kat matah mana sekarang ni? Balah nak patah balik 2020 tak logik pula rumah aku kan. Bukan. Tak ingat dah 2000 berapa dah. Nanti kita research balik lah. Okay, kita balik. Kita PCC 50 sen balik no. Kita pergi balik. So time tu dah grad apa semua. Tapi cubalah pujuk mak. Kata Mak tak tahu. Mak tak tahu. Mak tak tahu. Mak tak tahu. Q memang minat pramugari. Memang mak dengan ayah tak tahu. Siap-siap Senyap kita PCC pun Tapi kita mak bagi senyap. Tu yang tak bagi mula tu. Pasalnya mak dengan Q dia memang sangat rapat. Kira dia punya rapat ni, kalau kakak dengan adik tak bangun, tak buat kerja, Q bangun tak apa. Dia pun boleh lena. So dia takkan beretiak. So punya rapatnya dengan mak. So 7 bulan kerja dengan mak dulu, ambil hati. 7 bulan kerja. 7 bulan. Mak berniaga. Bukan, time tu mak dah kerja sebagai supervisor dekat kilang, jaga budak-budak foreigner. So Q kerja sebagai dia punya PA lah, assist dia untuk buat gaji apa semua. So Q tolong sebab dia memang perlukan PA time tu. So kerja dengan mak 7 bulan time tu. Apply kerja dekat KL, tapi bukan kru lagi time tu. Time tu kerja apply bahagian direct selling. Sales Pakai girl lah. diploma tu ke?
Ke tak pakai? Pakai diploma. Okay. So pakai diploma, apply untuk promoter. So kerja lah Sat, promoter tu Sat ya tak lama pun 2 bulan. Itu sebagai orang kata macam nak Mengaburi mata ibu matanya. bapa. Ya, Lah macam I dah bijak. give up lah mak, susah lah kerja macam ni. 100%. Tapi Bukan memang tu trik dia je. memang betul-betul agak give up sikit lah. Sebab promoter ni bukan senang. Nak pergi approach orang, beli kita punya alat equipment, alat urut. Betul. Bukan senang nak jual mesin urut. Tapi ada jual. So macam adalah sikit-sikit. Macam mana ni? Masaj macam tu. Bukan masa-masa. Bukan. Kita tak ada in touch. Dia tak ada in touch. Tak ada. Kita pakai mesin. Patutlah abang confused. Ambon. Kerja kat Thailand ke ni? Bukan. So Kursi urut yang elektrik tu. macam bawah. Cakap Tapi biar macam mana clear. cara you cakap kursi urut bagi reflect macam tu? Yang tu kami bukan of course dia boleh jual juga kursi urut. Tapi macam nak buat kursi urut pergi jual direct selling. Susah mana nak direct bawa. selling? Direct selling. Kita pergi approach orang untuk beli. Even QP sampai ke pasar. Pasar jual ikan. Ada orang beli. Waduh. Ada. Nasib baik Takkanlah ada, beli no? bersepa. Betul. Ha. Kita pun tak tahu apa Tengok muka hang tu. Mungkin kot kan. Kita pula pakai skirt. Dia dah pakai skirt waktu tu bang. Pergi pasar malam. Siapa tak beli? Bukan pasal pagi. Pasar pagi. Pagi. Pasal ikan. Betulan Kita pakcik tu apalah. tengah penat agaknya. Kedusuk sedap juga ni kan. Dia pun salah faham macam abang. Dia ingat ke dia yang urut dia bayar lu. Rupanya mesin. Kena tipu. Aduh ya Allah. Lah aku ingatkan budak tu main urut. Lah aku yang datang. Banyak bulanan pula tu. Ai banyak bulanan dia tak. So sambunglah dekat situ. And then dalam masa 2 bulan kerja tu kakak kerja. Memang dah kerja dengan Malindo. Kakak sebagai pramugari juga. Dia Tapi mak tak marah dia. no, pasal kakak ni dia memang sejenis yang Rebel. dia jenis yang melawan, independent. Dia tak kisah. Dia boleh buat diri. So kakak lepas habis belajar terus PKL kerja. Terus pergi kerja kru. So kita nak jadi pramugari. Kot kita yang nak jadi. Jadi hang dengki lah no. Dengki lah. Faham? Kan kita mendidik. Tapi kakak pi dulu. Tak pakai boleh. kebaya dulu. Tak boleh jadi ni kata tarik ni. beg dulu. Tak boleh jadi Dia ni. pi Jakarta dulu. Dia pergi Perth dulu. Dia pergi Brisbane dulu. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Buat-buat lah. Membuat-buat. So kita pujuk kakak. Suruh cakap dengan mak. So dia cakap lah tak apalah mai duduk dengan Yung. Yung tu kakak lah. Tak apalah bagi dia mai duduk dengan Yung. Biar Yung jaga dia. Haram Yung jaga. Jaga tak? Dok. Dia dah komplot dah. Ya, dia dah komplek ni. Dia sampai KL dia dah ada rumah asing lah sebenarnya. Tak ada. Memang duduk dengan kakak. So duduk dengan kakak, menyewa dengan kakak. Lepas tu ada kakak kata tak apalah kalau hang nak jadi, hang hantar resume. Hantar ke HR. Ya, Q hantar and dia reply untuk close interview. So selected. Time tu dah macam maknanya dia bukan pergi open interview. tak. So lain sikit lah. Lain sikit. Yang ni lain sikit. Ya, QP close interview. So sebab ada kabel kakak dia. Ada kabel. Dia ada kabel juga ni. Look at, maksudnya ada reference. Reference. Bukan kabel, reference. Ya. Jadi bila banyak-banyak reference agaknya HR ada kumpul. Panggil dia orang ramai-ramai. Betul. So tulis surat ni application letter macam biasa lah. Macam biasa. Okay. Tapi kita apply, kita tak cakap lah kita ada family dekat dalam kan. Sebab ada. mostly Dia tak bagi tahu yang ada kakak. Q tak declare. Dan berapa lama tunggu? Sekejap je. Kejap je. Dalam Okey. sebulan macam tu kot. Tu dapat. Terus dapat. Mungkin adik-adik kita pun boleh try juga method ni kan. Betul. Hantar email kepada itu pergi dia punya HR lah. HR, you tulis alamat kat HR lah macam Betul. tu. HR Malindo. Betul. Only Malindo you hantar. Malindo sahaja yang Q buat untuk You try interview Malindo macam dulu. ni. Saya try sebab time tu tak banyak open interview. So kita try je lah. Selepas panggil pun depa hantar email suruh datang, depa just macam bagi tahu lah dekat situ kata time ni akan ada interview, so you dijemput untuk datang. Ramai tak masa tu jemput datang? Tak ramai. Tak ramai sangat time tu kita sekeping. Sekeping-kepingnya. BMI ni memang down lah. Yang ini memang bukan habis. sekeping lagi ke bang? Dah sekarang dah okey lah kan? Sekarang BMI cantik. Kalau ini dia kata besar, aku ni. So masa tu
masa dia tengok dia punya ni BMI, dia tak cakap apa? Tak cakap apa-apa. Pergi buat grooming test, masuk tinggi apa semua, diukur semua? Ukur. Ke dia dah tulis dalam dia punya email tu? No. Kita memang tulis dekat resume, tapi untuk diorang punya confirmation, of course diorang akan check kan. Diorang ukur, diorang timbang, Physically diorang ukur check. tinggi. Betul. Berat dia apa buat. semua. And then kena berjalan, tunjuk lengan apa Ya, semua. betul. Semua buat. Semua sama je lah. Semua Hanya buat. yang ni yang You seorang masa tu ke tak ramai kan? Berapa orang? Ramai juga. Ramai. Mungkin dalam 30-40 orang dekat kot office. rasanya. Dekat office. Malindo dekat atas. HQ diorang, betul. Sekarang Batik Air. Sekarang Batik Air, betul. Yes. Alright, and then dalam proses interview tu, apa yang dia tanya? Proses interview tu Okay, tak apa. Kita berehat seketika. Boleh. Kita tunggu jawapan dia selepas ini. Dia tanya apa Kak? Borak dalam Geli bersama saya Sikit Faizal dan juga Zarul Umbrella. yes. Okay, kita nak teruskan dengan apa jawapan daripada Q tadi. Apa persoalan-persoalan yang ditimbulkan di dalam temuduga tu? Okay. So masa temuduga tu seingat Q tak ada pun group punya discussion tak ada. Macam memang sad sangat interview tu. So P first kali P dia check documentation tu biasalah. Lepas tu dia P ukur tinggi, ukur measure berat kita. And then P catwalk sikit. Catwalk pun tak jauh. Lebih kurang macam classroom punya ruang je. And then dia tunjuklah tatu-tatu. Soalan dia tanya, kenapa you nak jadi cabin crew? Tu biasa. Time tu kita bagi soal jawapan-jawapan yang klise lah. Kita tak ada pengalaman kan. Tapi kakak tak bagi input sikit kakak? Kakak dia ajak, of course dia ajak. Tapi kalau kita nak copy paste tu macam susah kan. Jadi macam bukan kita. Jadi macam bukan kita. So cakap je lah time tu. Kita cakap lah saya memang cita-cita nak jadi cabin crew time tu. So kalau orang cakap pasal kita cita-cita ni, orang kata klise lah benda tu. Klise lah, betul. Macam nak main apply cabin crew, mestilah hang cakap hang cita-cita jadi cabin crew. Tak Kan? cakap hang nak jadi polis. Betul juga. Kan? Kalau boleh takkan main sini. Betul. So time tu pun jawab macam biasa-biasa je. Tak lama lepas tu dapat selected. Memang sad sangat interview tu. Tak ada soalan pelik-pelik Tak ada. Ini dah confirm dah bang masuk sebenarnya bang dia. Dia setengah macam ni dia, according to my experience. Kadang-kadang dia orang ni, interviewer ni, panel ni, dia tengok muka, tengok grooming, tengok cara boleh bercakap sikit. Okey lah. Tak perlu tanya soalan pelik-pelik ke bang pun. dia orang dah ada macam kota sebenarnya. Macam temuduga kali ni kita nak ambil 15 orang. Jadi bila datang pun sikit, soalan tak payah-payah sebab most of them akan dipilih. Tapi kalau macam kita nak pilih 2 je sebenarnya, dan dia orang kena bagi soalan susah-susah lah kan. Ikut nasib juga waktu kita datang interview tu juga. Kadang-kadang kalau dia tak nak orang tu, dia bagi soalan susah. Kadang-kadang. Sila komen kat bawah siapa yang kena soalan susah. Kalau dia rasa macam tak sesuai, first impression dah tak sesuai, dia cuba uji. Dia cuba uji, tengok dia ni okey. Dia okey tapi cuba nak try macam ni. Dia tengok okey, dia boleh over dia punya apa yang grooming dia ataupun predict tu. So budak ni bijak, so grooming kita boleh polish. Alhamdulillah dah. Ada juga yang macam tu, ada juga yang macam dia tanya, dia nampak first impression tu dah tak nak, dia macam tak boleh dia ni. Lepas tu dia bagi soalan senang-senang, lepas tu dia tak ambil. Ada juga. Kadang-kadang bila buat macam tu, budak yang interview cakap, apa boleh jawab apa? Saya tak ambil betul. Kalau juga. dia bagi soalan susah, aku tak dapat jawab pasal tak dapat tadi. Saya rasa suka yang nombor 2 tu lah bang, interviewer. Ya. Sebab nanti ramai yang balik tu fikir kenapa aku tak dapat macam tu. Kan? Kalau dia bagi soalan susah, dia tak dapat, maknanya dia tahu tadi dia tak dapat jawab. Dan kau memang tak suka aku berdawal ataupun padahal orang tu tak suka dia, tak nak ambil dia. Tak nak ambil dia, adalah dia fail ke apa ke, tapi tak reti nak cakap. Dia tak reti nak cakap. Betul. Saya sokong. Jadi kepada semuanya kena Abang Zarul je interview lepas ni, senang cerita. Kan. Aku bercita-cita lah nak buat macam buat macam kelas untuk pergi interview apa semua. Nantilah kita cerita. 2024 korang ingat tau. Kalau benda ni dia buat 2026 tak ampun
Okey, kita kembali bersama Q. Panjang awak Q tadi Kembali bersama Q, bukan Haida. Bukan Haida. Q hadir hari ni. Q hadir. Okey Q. Lepas tu you dapat, you fly, apa perasaan you sebenarnya? First flight you SNY ke mana sebenarnya? Jap. Aku dah jauh dah. Tak, mak dia tadi. Oh, yang mak dia tak bagi tu. Mak macam mana mak bagi tahu kat mak ni? Bila dah dapat. Mak macam mungkin dia seronok, tapi dalam hati dia kita tak tahu kan, sebab dia terpaksa berjauhan dengan anak yang dia sayang. Tapi macam kita kena pandai untuk ambil hati. Bagi duit je lah orang Penang. Bagi duit. Mak puak senang je orang Penang. Bagi duit, bagi mah. Bagi duit, bagi mah. Dok ke? Jangan. Kita video call lah selalu. Kita chat lah. Kadang-kadang orang tu tak mau duit juga kadang-kadang. Ni sebab anak yang dia sayang. Video call dah cukup. Kakak mesti kena bagi duit tu. Mungkin. Tak cukup dengan video call kakak. Kan? Dia kan mak tak silap Q masa kakak jadi pramugari. Rasanya mak tak pernah pergi KL tu. Rasanya. Tapi masa Q jadi, dia main, dia rindu kan. Dia main lah. Dia pernah main dengan mbah tau. Main dengan adik. Sebabnya. Sebab kan dia main dengan mbah tu bukan sebab apa, sebab dia malas nak drive. Bukan sebab apa, dia malas nak drive. So dia main. Dia main, dia tidur sat banyak hari kan. Lepas tu dia balik. So lama-lama dia macam. Jadi dia tengoklah hang pakai kebaya. Tengok kan. So sweet. Seronok lah kan. Dia macam, sebab kita betul-betul nak benda tu. Betul. So bila kita dapat buat restu dia betul. tengok kita pakai kebaya pula tu. Memang pergi kerja cerengeh lah no. Seronok lah. Memang seronok. Masa first Awak Hanzim tu, mak aku tengok. Betul bang no? Okey, teruskan. Masa graduation tu datang ke? Masa graduation Ke tak ada graduation? tak datang. Tak datang. Tak datang. Tapi ada graduation jugalah. Ada time tu kakak datang dengan boyfriend. Tapi boyfriend dah jadi suami lah sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia orang datang. Dia orang datang lah. So masa belajar tu, belajar Malindul, kelas dia kat mana? Dekat HQ depa, dekat Oasis Taman Sara tu. Oh, ada kelas kat situ je. Semua tapi dekat situ. yang berenang apa untuk DJing tu kat Untuk mana? drill dekat luar, dekat CAE. bomba tak silap. Oh, kat bomba. Dekat tempat bomba. Kami tak pergi. Seksyen 10 Salam tu ke? Bukan. Cukup. Tapi untuk yang wet drill pergi dekat Maba. Pernah berenang? Pandai. Okay, tak apa. Tak pandai berenang pun boleh jadi pramugari. Dan nice to know sebenarnya waktu drill yang kita orang cerita ni sebenarnya, kita orang macam Malaysia Airlines, kita orang kena pakai uniform untuk crash ke yang ada kolam tu, kena kita pakai uniform. Kita nak imitate lah. Ya, dan kita kena berenang-renang. Kau jangan ingat kita orang boleh tukar boxer, pakai kasut itik tu, tak. Macam you pakai uniform juga? Masa kakak main time yes, masa Q main time tak. Oh tak, tak dah. Kita orang pakai baju untuk swimming punya. Untuk polisi masing-masing lah. Kalau untuk MH perempuan pakai kebaya ke abang kan berenang tu? Kebaya dan dalam dia pakai Dia kena tight cover lah, tight sebab naik penuh muka. Ya, kan gelembung. Kita orang steward pakai just without jacket dengan ties lah. Ya betul. Kasut tak ada. Kasut kena ada. Dan kita orang naik lah RAF yang korang nampak tu, yang terkeluar waktu bagi announcement tu kan, yang ada penumpang. Kita orang kena naik kita orang kena berenang naik, kita orang kena buat command dan sebagainya. Itu setiap tahun kan bang? Setiap 3 tahun 2 tahun. Setiap 3 tahun 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun yang terbaru kan. 3 tahun kita buat yang baru. So masa you masuk kelas, you belajar grooming itu semua, dah tahulah pasal grooming masa you sudah belajar kan? Dah lah, lecturer tu bagi tahu kat dia. Belajar kelas kan? Dah tahu dah semua. Sikit. Grooming kena tahu kan. Kan mesti rasa macam tu kan. Dah ada lah bayangan sikit. Bahkan kita dah ada kakak. So macam kita dah ada visual. Tapi memang Q memang minat sangat makeup. So memang kelas grooming tu memang shock lah. And then masuk pula first aid. Ya Allah. Benci first aid ke? First aid dengan safety sedap lagi. Awak nak susah sangat. First aid tu nak kena ingat dia punya penyakit tu, dia punya simptom sign simptom. Tu yang dia macam nak lebih kurang kan. Kita tak boleh nak predict kata dia heart attack. Kau dia angina pectoris kau. So macam angina pectoris tu apa bang? Ini penyakit jantung, mild heart attack. Mild heart attack. Dengar, ingat kami tak tahu semua. Kami ingat lagi. So masa belajar tu macam terkejut jugalah, kata dulu aku ingatkan cabin crew ni
surf atas kapal je. Rupanya berlambat-lambat kena belajar. Time tu tak Betul. give up pun. Tapi macam rupanya banyak sebenarnya benda yang kita kena tahu. Rupanya prioriti kita tu untuk keselamatan penumpang tu, sampai selamat, keselamatan kita. Dan kena lulus dengan cemerlang. Rasanya Harus. waktu zaman you mungkin salah 4 je ke, boleh salah? Betul. Salah 4 je kan? 90 passing mark. 90. Satu markah membawa satu soalan bawa 4 markah ke? 2.5 kot. 2.5 markah. Bayangkan So, kami tak kena silap lulus. 40 kot, 40 soalan. Abang pernah fail ke abang safety? First aid? I ada pernah Anggut je, pengalaman Repeat paper. First aid lah. First aid betul. I lemah first aid. Memang betul-betul. Kalau safety tu I okay. First aid dia pening pasal you cakap Yalah, sign symptom. Kadang ada benda yang sama, ada benda yang lebih kurang, tapi that's ada beza right. sikit je kan. Bang, saya paling tak suka apa tahu? Semua di bawah adalah benar kecuali Ya Allah, betul. semua di bawah adalah salah kecuali geramnya. Malindo masa tu dia pakai ABC ke subjektif? ABC. Asia pakai subjektif tau. Sekarang ni Dulu lah, sekarang I don't know lah, tapi I don't know. Subjektif lagi subjektif. Dan dia nak kena sebiji seketul macam manual. Sama juga ya pilihan kita ABC kan. Kita kena tahu mana perkataan yang memang buatkan sentence tu salah. Betul. Kadang-kadang inches je berbeza. Lain semua sama 0.02 inches je. Yang satu itu je. Kadang-kadang compression rate dia lain, yang ni compression rate dia sama, tapi sign symptom dia lain. Betul. Macam shock, cold and clammy, Betul. loose tight clothing. Kan? Susah lah. Susah. Ingat balik. So repeat juga waktu tu. Ada repeat tak? Tak ada lah. Nasib baik pandai meniru. Tapi my repeat I masa Apa bang? Dia meniru bang. Masalah dia meniru. Aku rasa kau yang meniru sebenarnya. Tak ada, kita tak tiru lah. Kita tak tiru. Mana boleh Ternampak. Ha. Kita nampak. Ternampak. Orang dah tunjuk. Dia macam kadang-kadang kita terbaring tu macam tertengok. Lepas tu bila tertengok dia punya episode dia biar aku dah. Abang, sebelum sampai kat dia, abang ada sampai tahap yang kita pakai komputer tu kan? Yang soalan Ada, semua orang ada. lain-lain tu kan? Dia CV. punya tak nak bagi kita tiru. Dia buat komputer. Memang tak boleh tiru lah. Tak boleh tiru. Sebab Zaman-zaman soalan lain. awal lah tu boleh. Tapi lama-lama masuk zaman dah makin teknologi makin tinggi, dia sama masuk ke komputer, orang sebelah dengan jawapan sebelah, soalan sebelah tak sama. Tak sama dah. Kau tengok macam mana memang aviation nak jaga kita macam tu orang. juga. No, time Q Paper. semua paper tapi ABC. Paper senang Boleh lah lah. nak tembok-tembok sikit kan. Tapi macam ada Malaysia Airlines, my experience tu dia pakai PC tu memang tak sama. Memang pening. Kau duduk lah mana-mana pun you tak akan Soalan dapat lain awak. Depan, kiri, kanan semua soalan lain. soalan lain-lain. Jenuh. Jenuh. Saya kita terreload pula. Sebab dia ada kategori B, A, B, C. Setiap orang dapat kategori berbeza. Kita dapat A, Step yang jawapan sebelah lain. mungkin dapat kategori B. Kita dapat soalan A. Masa dia keluar-keluar, kau soalan apa? Kau set apa? Set A. Soalan set So A. kena Lah. tengok orang set A lah. Tapi Dia dia ubah-ubah pula Ubah-ubah turutan. juga turutan. Dia macam dekat CAE. Dia orang pun buat macam tu. Dia orang buat dia set dah. A, B, C. Ya. C ni untuk orang yang repeat rasanya. Itu untuk memastikan keselamatan Yes. para penumpang. So Nak bagi level education kami Kena di faham. that's tahap why yang tinggi. pramugari dan pramugara yang dah terbang tu ada lesen tu memang diorang dah lulus. Betul. Bukan semata-mata lulus dengan meniru. Sebab itulah kita bila memanglah kita gurau-gurau meniru tu memanglah ada. Memanglah tapi ada kadang-kadang dah jumpa jalan buntu tu. Idea untuk membolosi diri tu memang keluar lah. Tak boleh habaq apa lah kan. Tapi dulu pun kalau meniru pun kita faham. Kita faham Faham. apa yang kita jawab tu salah dan kenapa jawapan itu betul. Dan itu yang penting kita faham. Dan yang penting. abang sebab itulah bila tengok kru-kru tak kira daripada mana airline kita kena respect diorang. Sebab diorang spend hours kadang-kadang tak tidur nak hafal, nak Betul. bagi faham, nak bagi lulus. Tak keluar makan, tak balik kampung. Untuk bagi lulus saja. Ada yang masak sup kacau makan Betul. dengan pulut dakap. Ada. Bila you belajar macam tu bersengkang mata, tiba-tiba ada orang cakap kat you, alah you all sakat waitress, tak payah nak sembang lah. So apa pendapat you kalau orang cakap kat you macam tu?
Tak baik lah. Tak baik. Kita bersungkan mata macam sikit kata kan. Esok nak exam hari ni pukul 2-3 pagi bangun lagi. Betul. Try baca, fahamkan balik manual tu. Sebab manual pula sekedebuk. Yo. Kan punya berat tebal tu. Nak kena baca. So bila orang kata macam tu macam no, tak betul benda tu. Kita okey dari mata kasar orang nampak okey cabin crew ni ke board kan. Waitress, waiter, serve atas kapal je collect balik rubbish tu apa pandangan mata orang. Tapi the hidden sebalik kerja tu orang tak nampak. Orang tak nampak. Orang kita buka pintu, tutup pintu pun orang tak tahu sebenarnya tu one of the safety yang kita kena buat. Ya. So orang tak tahu. So, jangan cakap macam tu. Tak baik. Tapi ada lately lah baru-baru ini ada komen-komen yang sebegitu yang dia bangkang dan terus bangkang. Dia bangkang juga apa yang mulanya dia cakap macam tu lah, you guys just waiter, tak payah nak sembang lah. Betul, bukannya pekerjaan yang professional. It's not a professional job. Dia cakap hello, kita orang ada lesen lah. Renew every year ya. Ada 2 lesen lah kena pakai. Okay, go. Then dia macam whatever it is, I masih lagi tak anggap you guys professional. Susah lah nampak anak hang ni lagi jadi pramugara bawah hantau lah macam mana. Kan? No, whatever it is, jangan kutuk pekerjaan apa-apa saja. Apa-apa pun saja. Tapi sebenarnya memanglah penumpang nampak kami perlu serve. Tapi airline, syarikat kami nampak kami adalah safety first. Jadi kat tengah-tengah perjumpaan kat kabin tu, dia jadi confused lah kan. Kita kena senyum dan masa sama safety. Kita duduk tengok sini, tengok sana. So syarikat minta lain dan penumpang minta lain. Tapi kami ni cuba bagi dua-dua, bagi cantik lah adun lagu tu. Betul no? Pandai pula aku cakap hari ni. Tahun baru, tahun saya bijak. Okay, alright. You dah start. Kita start dengan pengalaman you SNY tu. Atau kat rumah nak tahu, SNY is supernumerary, which is macam permulaan pertama bila diorang ni fly tapi diasuh, dijaga, dimonitor oleh which is online cabin crew yang betul-betul. Ya. So masa SNY flight mana tak apa ingat sangat dah. Teruk sangat. Tak apa ingat dah flight. Tapi satu flight banyak tu sangat dia ingat. jumping dia Ada lupa. banyak jumping. Adalah yang dapat 4 sector, ada yang dapat flight malam, tapi one of the flight yang Q ingat adalah Kathmandu. Flight Kathmandu buat SNY. Itu road India lah bang. Nepal. Nepal. Okay. So Kathmandu sangat baik passenger dia. Sangat love. Okay. Dia orang sangat behave bila kita kalau macam kita bagi arahan ke apa kan, dia pun dengar, dia pun tak membantah. SNY memang best. Of course lah dudak-dudak kan, nak please lagi in charge nak tanya soalan apa ni kan. Kita baca sampai tu manual. In charge nak tanya lagi make up macam mana. Mampu nak jawab. Kita tak baca make up macam mana. Kita baca macam nak buat CPR, macam nak buat choking kan. So SNY untuk summarizekan dia best. Belajar memang banyak sangat belajar. Kena belajar cara nak susun tray. Time tu Malindo was still full service. So dia orang bagi semua. So kena belajar lah cara nak susun tray, macam mana nak tukar rubbish bag, nak buat itu, nak heat makanan. Ada berapa oven? 7, 3, 1, 2, 3, 4 aku tak ingat dah. 4 oven. Nak heat macam mana, nak bagi dia balance, masak tu atas tu turn bawah balik apa semua kan. Kena tukar. Sebab yang atas kan lebih panas. So tukar ke bawah, tukar balik ke atas yang bawah. So macam-macam dah belajar. Memang best lah SNY. Tapi takut ke tak takut. Tak pernah kerja kan cabin crew kan. Sekarang ni hang face reality. So SNY pass. Okay lah SNY. Tak apa nak ingat sangat lah dia. Pengalaman mungkin ada konfrontasi dengan penumpang. Masa SNY tu? Tak. Sepanjang perkhidmatan ni yang you boleh ingat sampai sekarang, you this passenger yang buat hal ke, ataupun passenger ni suka kat you ke, di passenger ke, macam-macam ada tak yang satu flight tu kita pergi Singapore time tu. Tapi flight ni memang Q diam je, tak bagi tahu bukan in charge sebab dah terlawan. Sorry. Tak sengaja. Saya kalau bagi tahu itu comel. Saya kalau bagi tahu kan nama kena masuk VR. Kan kadang kita geram lah. Okay, time tu tak tahu nak salahkan siapa. Okay,
penerbangan yang utama adalah keselamatan. Betul. So masa tu kita terpaksa letak life raft dekat dalam compartment instead of dekat ceiling. Okay. So bila letak dekat compartment, life raft dia dah makan 3 compartment. 2 ke 3 compartment macam tu. So dia duduk rompat. Time tu saya business class kat depan 1, 2, 3, and then rompat first economy kan. Dia masuk lambat. Tu Satu penuh. Dah penuh. So dekat atas pula life raft. Dia marah. Kita pula time tu P3 duduk incar cabin. Okay. Memang kenal lah tiap Adab. dengan dia. Dia tak ada adab. Geram lah kata. Faham. Lepas tu pergi lah kat dia. Yes sir, how may I assist you? Why no space? I want to put my bag. Where? Dia kata. So macam cakap lah elok kan. Aku pergi cakap elok kot kan. Hang kan faham lah dia marah. Dah lah dia bawa just hand carry je. Actually dia boleh je masuk bawah Under OC. Betul tak? Tapi kita faham memang passenger punya hak untuk dapatkan compartment. Tapi based on first come first serve lah. Yalah. So dekat situ pula ada life raft. So dia kata, how I want to put my bag? You put your raft here and it doesn't make sense. My seat is at row 4 and you ask me to put behind. And then So nanti kita macam I know, but it is actually for your own safety. That's why we have to bring the life raft with us. So bagus ya. Bagus. it is for your own safety. So if you don't mind, you can bring your bag to behind, or else you gotta put it under the seat. But I will try to ask my in charge whether you can put it at the business class punya compartment. Tak mau, not juga row 4. Memang. Memang tegang. Tahu? Laki. Dia ada perkataan dia kan. Untuk singa. Okay. And then Kan. So macam tak apalah, dia dah jerit depan muka kita macam tu kan. Cakap, excuse me sir, you come to this aircraft, so you follow my instruction. I was talking to you very nicely. So it's either you want to put it under your own seat or you put it behind. If you don't want, no choice. Ya. Dah cakap macam tu, takut. dia dah bertegas dah. Dah bertegas, tapi still nice word. Yalah. I tak ada maki dia macam tak ada. So dia macam terkejut tau. Kru ni langsir ya. Tiba-tiba Langsir intonasi sih. dah bertukar. Kita dah bertukar intonasi. Dia kata kita dah rude. Tapi Alhamdulillah dia tak pergi report. Nasib Dia tak pergi report dekat leading pun. Dah pergi belakang kan. Time tu kan QP belakang. Dah macam, ya Allah apa aku buat ni. Mampulah So aku. dia ikut letak dekat belakang. Dia letak dekat belakang. Penyurah dia letak dekat belakang. Tapi Bagus. dia memang paling bagus. Saya rasa dia handling difficult. Dia punya dia Passenger. handling ni bagus cara saya. Apa pendapat kau? Bagus. Saya sangat bagus. Hanya saya tak fahamnya adalah siapa yang memulakan bahawa kat mana anda duduk, di situ sepatutnya anda letak bagasi. Yes. Siapa yang buat kefahaman ni yang saya tak faham. Mungkin kepada orang luar sana sebenarnya tak semestinya duduk row 4, bag you kena duduk row 4 juga. You boleh letak dekat, pada saya better you duduk dekat row 4 sebelah sini, let's say dekat sebelah kanan. You boleh letak di sebelah kiri. Ya, senang Paling ambil. best boleh nampak bag you kat Betul. mana. Tak perlu duduk kat atas ni. Ya. Kan, duduk betul. kat atas ni tak nampak. Ya. Better letak kat tepi sini, sebelah sana ataupun belakang sikit. Pada saya lah. Ya, kalau nak marah saya, marahlah. And then kalau korang nak letak betul-betul atas kepala korang, masuk cepat. Betul. Masuk awal-awal. Masuk awal-awal. Masuk Bukan saja awal-awal. kat atas ni, kat seberang pun hampa boleh masuk. Tapi saya rasa tak ada rules. Saya rasa semua orang kena faham. Yang satu lagi yang saya kurang faham tu, betul tak? Pernah terima tak? Dia tak dapat terima kalau bag letak kat kaki. Yo. Betul. Dia Bang, macam waktu take off dia letak kat kaki. Lepas tu hang ambil letak lah atas ni bang. rompat kan? Sat je letak. Tak kan? sampai 10 minit pun. Kalau saya prefer letak kat kaki sebab nak ambil barang. I prefer also. Ha. That one. Orang bagi kacang. Terima kasih pada yang bagi kacang. Sebab Abang Zarul 2024 berucap terima kasih no. Baik Abang Zarul. Hang bagi kacang kat aku atas flat no. Borak dalam galley punya hal lah. Terbaik. Okey, kita terlencong pula. Macam betul tak? Betul. Actually kenapa? Okay, orang kena faham kenapa row 4, row 1 tak boleh letak bag atas riba. Yang ni orang kena tahu. Ya. Kalau kata berlaku apa-apa, bag tu akan jadi obstruction untuk you nak jalan. If let's say you pegang bag segedabak bantai ni, you nak keluar adalah 90 saat saja daripada kapal. Ya. You pijak, you gedebuk, dah first aid pula dekat situ. Tak pasal-pasal. Dah you melambatkan untuk nyawa orang lain. That's Ya. why kita tak boleh letak atas riba. Lepas tu hampa pernah tengok tak yang macam yalah movie-movie yang kapal gogang. Hang bayang kalau dalam tu kan ada hang punya make up, punya handphone, waktu tengah dua-dua orang bag hampa tu pi pak.
kat muka hang apa tu. Bayar. Dan lagi satu yang jangan letak beg dekat area emergency exit macam window hatches, kepada sayap atau depan pintu apa semua itu macam tadi lah obstruction kepada anything happen during emergency take off and landing tu especially lah. Because take off and landing lah crucial time di mana kebanyakannya selalu berlakunya kemalangan. So kita tak nak benda-benda tu boleh menghalang lalu lintas untuk keluar dengan segera 90 saat 90 saat nice to know untuk kalau apa terjadi 90 saat untuk keluar daripada. So ada lagi yang mungkin sesama cabin crew mungkin perselisihan faham, persalahan pendapat atau mungkin yang kita boleh ambil iktibar. Bukan kita nak mengungkit tapi mungkin kita boleh ambil iktibar. Hang bici tak ada. Hang tak bici. Kita tak bici. Kita kena taruh. Okey, sebab apa you kena taruh? Sebab salah you ke memang saja mesti salah hang kalau kena taruh. Ya kau. Okey, cuba cerita kenapa? Dia sebab kita ni budak baru kan. So biasalah bila masuk kadang-kadang kita ni ding-dong sikit. Orang lembab ke apa ke. So yang senior-senior ni diorang nak kita buat kerja as a pro terus. Mana kita bukannya born lahir-lahir tu cabin crew terus. Lahir-lahir boleh betul berlari kan. Kita pun merangkak dulu apa semua. So time tu baru fly dalam 3 bulan. So kena handle banyak gila special meal tu lah, bukan vegetarian, vegan. So flight tu flight Cochin. Passenger tu kat tempat shuffle. Itu lagi satu. Ting tong. So service lama gila. Kenalah marah. Aku dengar ya Allah. Kita panggil ke contoh. Dah pening. Dengar pun dah pening. Dengar dah pening. Dia pening pergi tukar tempat tau. Pergi tukar tempat. Kita pula duduk jerit-jerit kat kabin. Dia buat tak dengar pula. Dia tak dengar. Wahai duduk tepi kita. Lagi hangin. Oh, you pass my meal to row 28. Kita dekat row 5 ni. So ding dong lah, servis memang lama. So dah top of descent time tu kita baru nak keluar collection. Memang lama sangat sebab time tu banyak gila dia punya vegan meal about 90 lebih. Wow. Dia bukan veggie, dia vegan. Dia tak boleh simply bagi dekat passenger, betul tak? Bang, so 90 bang. 90 lebih. Dekat more than 3/4. Yes. So memang lama lah servis kan. So kena lah marah sikit. Dia kata lah, ni bawa cepat sikit boleh tak? Lembab. Time tu berapa macam nak menangis. Dia kata, tak okey. Sabar. Okey, kalau I lihat situasi you ni, dua-dua ada salah. Ya ke? Ya kau. Baik Hakim, kita dengar ulasan Hakim sekarang. Hakim. Okey. Siapa nama dia ni? Yang pertama yang saya nampak, yang sini tu tak perlulah nak jerit ke? Dia macam dia naik suara sikit. Naik suara Yeah. sikit. Bici lah. Itu tak perlulah. Which is yang patut dia buat. Ya. Tolonglah Abang ambil sikit. Okey, mana ambil. Okey. You buat yang itu. Kalau you ada masa. Kalau you tak ada masa, you diam je. Tu kerja dia. You tak payah nak lagi dia stres. Betul. Salah dia pula bang. Kalau dia pula. Apakah salahku? Bang, lagi dia merajuk bangun lagi bang. Kita berehat seketika dulu bang. Lepas bang taruh dia. Yes, kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Lepas kita taruh dia kat sini pula. Aduh. Okey, kembali ke podcast Borak dalam Geli. Kita ke segmen yang terakhir bersama Nur Quratul Aini. Aini. Dah betul ke? Tepat. Sebenarnya dia Q ni boleh keluar, dah keluar dekat I punya TikTok, dekat I punya short, dekat I punya IG. Dia banyak dah keluar tau. Reel dia masa tu dia dengan My Airline. Dan dia cerita bunga. pasal bawa baby. Dan dia bersama juga dengan Rahman Fitri tu pada dekat Aviation Experience Day, ada satu event sekali dengan aku lah. That's why kita dah kenal, kita jemput lah kan. Dan that's why banyak salah sebut nama lah daripada hari tu. Patutnya tak salah lah no. Kita taruh dia, tapi sebelum tu jom kita taruh dia. Okey, yang berbalik kepada dari segi salah dia. Bukan salah lah, which is
mungkin arrangement ataupun management itu tak boleh nak salahkan you 100%. Itu through experience saja. You kena boleh arrange balik lah the card or whatsoever. Cuma yang pindah-pindah tu itu adalah satu cabaran lah. Yang pindah-pindah tu memang agak tak boleh nak cakap apa lah. Yalah. Itu experience saja yang boleh buat benda tu. Okay. You bermula dengan Malindo 4 tahun. 3 tahun. 3 tahun. And then lepas itu tahun retrench. Sebab COVID kan? Betul. Bila bermulanya COVID tu, you dapat rasa tak yang you kena retrench? Memang tak rasa langsung. Masa tu berapa tahun dah? Masa kontrak you 4 tahun kan? Kontrak 4 tahun. You tahun ketiga? Tahun ketiga. Okay, cerita. So masa tu sebenarnya Q baru je renew license, SCP semua baru pergi kelas, baru pergi recurrent. So macam kita tak expect lah yang kita akan dibuang. Betul, sebab kita baru renew je. Kita baru renew je. So macam memang tak prepare langsung untuk retrench tu. Tapi macam dah tak fly time tu dah sebulan ada kot 2 flight, 3 flight. Tapi dalam Malaysia je. Yang last flight tak. Still fly luar negara. Time tu mereka belum close lagi border. Last flight Q was Kathmandu juga. Nepal juga. Time tu memang full set PPE apa semualah kan. Memang mencabar gila sebenarnya kerja time. Panas gila. Berkuap. Nampak mata ya time tu kan. I tengok juga dalam social media cakap, oh my. Ya Allah, beruap. Bila kita bercakap becak tu kita, visor kita tu kabus. Kalau ada wiper tu dia boleh tolong wiper lah Dia tolong wipe kan. Betul, memang panas gila. Tapi tak takut ke dia punya jangkitan masa tu? Paranoid juga nak kerja time tu. Masa tu pergi airport macam zombie. Tak ada siapa pun. Masuk kena pergi sini punya station, scan. Memang menggerunkan lah juga. Sampai satu hari tu dah fly dalam sebulan sekali. Dan tiba-tiba mereka macam dah start retrench yang first punya batch. Tu dah start lockdown ke macam mana? Masa tu? Yang tu masa retrench tu. Masa Q kena tu dah start dah. Dah start lockdown. Dah start dah. Sebab lockdown bulan 3 tak silap Q. Masa lockdown tu you tak rasa apalah. Sekejap je kot. Tak ada lah rasa apa sangat. Sebab macam kita still ada flight tapi once in a while. So macam dah lama tak fly, sebulan sekali dan tiba-tiba tak fly dah. Sebulan tu standby je semua kan. Dan daripada time sebelum tu mereka dah start buang sikit. Yang mana yang nak pergi recurrent mereka dah terus stop apa semua. And then masa yang Q kena tu adalah one of yang paling ramai diorang retrench yang satu sekaligus tu. So kenalah retrench. Tapi tak apalah, kita faham sebab company pun nak sustain, betul tak? So tapi good thing is after dah recover balik, mereka panggil balik. Mereka panggil balik untuk pi. Mereka panggil certain crew untuk pi balik, rejoin balik. Ada yang pi, ada yang tak. Aku terfikir kakak hang kena retrench juga kau? Tak, kakak Q berhenti. Dia berhenti sebelum COVID. So bila you kena retrench tu, apa plan ni? You nak buat apa? You time tu macam blur tau. Macam nak buat apa ni? Tapi dapatlah duit pampasan sikit kan. Dah bersuami? Dah kahwin. Sebab time tu suami kerja apa? Suami tak kena retrench no? Tak kena. Okay, suami kita kerja bank, under bank. Dia bukan direct bank, dia on credit. So depa under still buat macam bank punya job kan. So still on. Dia work from home lah. Ya, dia tak work from home, dia memang masuk office. Sebulan je dia work from home. Tapi nasib baik ada suami dia, kan? Ya, that's why ada dia. So suami cakap apa? Duduk rumah lah macam tu. Dia kebetulan tadi macam lepas kena retrench tu ada rezeki dapat anak. Dia tak nak kerja kan? Lain macam. Anak PKP. Bukan anak COVID. Anak PKP. Apa nama anak? Kalfayet. Kau Fayet, sorry Aku tersalah cakap. Anak PKP. Anak COVID. Bukan. Kesian budak tu. Apalah aku cakap aku bukan COVID je anak. Itu. Okay. Sikit seronok sangat. Seronok sangat ni. Alright. Tak banyak masa ni, tak banyak masa. Okay. Apa nama bila dah jangan gelakkan abang kau tahu tak? Sekali aku gelak. Okay. Dah kena ada kena COVID tak? Ada, kena. Pasal apa? Bukan jakit dalam kapal lah, bukan lah. Tak. Time tu Q kena pun dah macam dah kurang-kurang dah sikit COVID time tu. Tapi dah ada anak dah. Tapi bila vaksin kan biasa cabin crew banyak pergi buat pusat vaksin tu, you ada pergi? Tu I tak pergi sebab time tu I tengah pregnant.
Tapi I ambil vaksin lah time tu. Anak apa bang? Anak PKP. Dapat anak. And then kita carry fast forward. Kenapa My Airline? Dia Kak Ros ajak hang kau? Dok nasib baik. Ke sekali dengan Kak Ros masuk? Kak Ros awal. Kak Ros awal kita belakang-belakang sikit. Okay, cerita. So dia sebenarnya bila kita dah biasa jadi cabin crew, so bila kita kena duduk rumah jaga anak, kita macam mental sikit tau. Budak tu menangis, kita sumbat susu. Sebenarnya dia gatai kaki dia. Dia sudah kayau. So kita jadi macam pressure lah sikit kan. So cakap dekat husband, I think I nak kerja. Tapi macam simptom-simptom mak baru-baru kan. Tak boleh tinggal anak lama, anak pula menyusu badan. So macam tak nak lah kerja yang jauh-jauh, tak nak lah kru dulu for now. So apply lah kerja office. Tapi Q tak ada pengalaman dekat admin. So kita apply few weeks tak ada respon. Tak ada respon langsung. Ada satu tu dia invite for interview, visual, tapi dia tak call pun. So tak apalah, kita anggap betul tak ada rezeki. Dia macam dah putus asa lah kan. Cakap kat husband time tu bulan 7 tahun lepas. So cakap kat husband, sebenarnya tak ada orang panggil lagi ni kata ni. Tu dia kata, you know what, you pay dah terbang balik. Dia bagi green light pula. Dia bagi green light, kita gatai. Masa kahwin tu dia okey je kalau you fly? Dia sebenarnya tak bagi tau aku jadi pramugari. Faham. Dia jealous. Sebab masa mula-mula tu kita kata aku nak pergi kerja AirAsia. AirAsia kan lelaki perempuan. So dia tak bagi. Dia takut, dia insecure. Dah lawa macam ni. Tapi dah lepas ada anak, tak apalah hampir. Kan isu macam betul. Kan? Lepas tu dia kata okey tak apalah. Kita kata okey aku nak cari macam mana ni, aku nak jadi cabin crew ni. I pergi Malindo lah. Tak apa, Malindo boleh sebab semua perempuan. Tapi dia lupa pilot lelaki. Kesian Patut dia nak stop lah tu. Kesian kan? Tapi tak apalah, orang tak tahu. Orang tak tahu. Time tu dia tak tahu kan. So tak lama tu bertunang apa semua. So elok. So dia sendiri yang suruh QP fly balik lepas daripada COVID tu. So dia rela untuk jaga anak. Dia kata anak kita hantar mengasuh. Tapi ada satu masalah sebab anak tak susu badan, tak susu botol. Dia nak direct saja. Bahaya. Dia memang tak mau botol. Orang biasa minta direct flight. Ni direct susu no. Dia nak direct saja. So time tu macam macam mana nak buat ni? Hantar anak balik kampung. Try untuk pisahkan sekejap, tapi tak boleh, dia raya. So mak mertua pun macam kesian lah cucu first kan. Post balik mai dekat dia post balik mai. Post balik, kita pun hari-hari bisik kat telinga anak cakap, baby Mami nak susu, Mami nak kerja, Mami nak terbang. Tiba-tiba satu hari tu dia sendiri yang mau. Dia dengar kata mak dia no. Dia sendiri yang mau. Time tu kita dah pergi dah interview My Airline. Time tu dah pergi dah. Sebab time tu masa mula-mula tengok My Airline ni, kata airline apa ni, kata ni tak pernah dengar pun. Search dekat Google, My Airline apa ni, cabin crew pun tak ada, betul ke ni? Tapi dah Fly Gosh punya fan page dekat Facebook tu dia dah post. So benda tu legit lah. So dia kata okey tak apalah, standby resume apa semua. Kawan Zarul ada dekat Pekeso. So QP interview kat situ. Masuk ke Pekeso abang ada tu ke? Time tu ya betul. QP yang open interview tu. Okey. Tapi ramai time tu bang. Ramai gila. Kan dia orang extend registration kan. Time tu macam dapat ke tak dapat ni sebab terlalu ramai. So time tu kebetulan Abang Izwan yang interview Q, cabin crew manager My Airline. Dia tanya lah berapa lama you punya time frame untuk kita inform you kalau you dapat. So kita cakap sebulan. So dalam masa sebulan tu ngam-ngam dia orang call cakap dapat My Airline. So pilah meneruskan kerjaya sebagainya. Alright, kita ada satu lagi topik seram. I believe mungkin pengalaman you di Malindo. Betul. Sebab you ada night stopping kan? Betul. Ada dekat stesen mana tu? Dia ada dua tau. Okey, ada dua. Dia yang satu pertama, first solo. First solo dah kena. Ya Allah. Time tu kan, ya Allah, first solo. Memang badi hang ni. Dia hantu tu nak berkenalan. Memang nak berkenalan sangat dengan hang ni. Bahana nak jadi cabin crew sangat kan. Dia kata come to me. So time tu first solo flight pergi Amritsar. Okay. Amritsar Punjab. India juga. Punjab punya negara. So kita Malindo time tu kita kadang-kadang fly 4 kru, kadang-kadang kita 5 kru. Tapi biasanya flight macam India route apa semua dia orang akan bagi 5. Sebab flight tu agak
busy sikit dia punya servis kan. Demanding so, demanding dia kuat. So time P tu kebetulan lah kita dah first solo. 4 pula kru. Flight penuh. Flight petang. Lepas tu tak tidur. Tak tidur. ICC dah pening dah. You first solo. Ya betul. Tentu kan kita first solo. Aduh macam mana ni dia kata kan. Tapi ICC tu baik sangat. So dia kata okay tak apalah, I letak you kat depan. Once you dah habis, settle dekat business class, you tolong belakang. So the whole flight ding dong dah buat lagu lah kan. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way sampai Amritsar. Betul. Sampai Amritsar tak rasa kaki dah. Ya Allah, ni kau kerja cabin crew sebenar kata. Oh my god. Masuk transport, duduk tersandak memang penat. So sampai-sampai knockout. Sampai-sampai queue ni adalah satu-satunya manusia takkan tidur seorang. Tapi macam Malaysia lah memang semua single room kan. Semua dapat bilik asing-asing. Macam Marindo kita 5 kru. So 2 orang share ICC seorang. So 2 orang ni dah share. Kita nak minta share dengan ICC. Hang dah lah first. Sebab ada 4 orang dia tak jadi 5. So macam dia pun tak offer kita kan. Kan kita pun nak boleh tak nak duduk dengan you. Faham? Tak apalah kata redha. So masuk dalam bilik. So ICC tu share dengan orang lain? Tak, 2 kru, ICC seorang bilik. Satu bilik ni yang sepatutnya share kan, sebab dia pun dah booking awal. So sepatutnya share 3 queue seorang. Betul. Masuklah, kita masuk. Assalamualaikum. Orang ketuk bagi salam. Kau orang kata kalau nak tahu benda pun kat dalam ketuk lu bagi salam. Kalau tak ada yang jawab tu, okay, good to go. Assalamualaikum. Nombor orang tak bilik. ingat. Tak ingat. Aku so takut. ketuk assalamualaikum. Tak ada orang jawab. Okay kan. Masuk dengan dah penat kan. Orang fikir nak mandi, nak rehat je. So masuk, hempas, letak beg semua. Tengok, katil sebelah. Okay tak apalah, tukang ambil beg letak atas katil. Konon-konon ada dah orang kat sebelah. Daripada kita pusing dia tengok kita macam tu. Takut Lepas tu letak londes semua pergi masuk bilik ayam. Londes semua pergi. Sorry bukan nak buat lawak. Kita fokus balik berita tu kita. Betul. Okay, lepas tu londes sama mak nenek masuk bilik ayam. Tengah duduk mandi-mandi, pop, blackout. Dan tu jerit apa? Mak! Baru hangat mak hang. Memang dia jerit lah? Memang dia jerit. Mak, lampu tak ada, blackout. Nak berapa ni, cari pintu nak keluar. Sebab fully blackout. Tengah mandi? Tengah duduk mandi. Kita macam, meramam lah rumah ni. Lepas tu cari pintu pun ada balik. Lama tak lama lah 10 saat jugalah bang. Iyalah 10 saat tu memang 10 saat tu lama juga. Lari keluar, ambil handphone, masuk bilik ayah, buka torchlight, biar torchlight tu nyala. Kita mandi. Kokok jadi balik. Kokok jadi balik, kita standby lah, preparation kan. So mandi, alhamdulillah tak jadi dah. So keluar, pergi masuk kat katil, duduk. Ingat nak boleh lena? Tak boleh lena kan. Waktu tu petang ke malam? Sebab flight petang sampai malam. Kita pula 2 jam setengah kat sana sebelum sini 2 jam setengah kan. So nak call tak angkat dah ni, tengah lena dah ni. Kata ni buka TV kuat-kuat baring. Tapi dah penat kan, lama-lama terpejam lah juga. So bangun esok tu cerita kat ICC. Semalam blackout kan. Blackout you okay? No, I tak okay. I takut. Kata tapi tak ada apalah. Sini memang negara-negara macam ni memang mereka suka blackout. Dia kata. So you standby. Rupanya mereka memang dah standby. Mereka selalu standby. Tu satu. Rupanya tak ada hantu pun. Memang blackout. Tapi yang kedua ni, tempat sama. Yang ni no. Yang ni dekat Melbourne. Kalau dekat Melbourne macam Melbourne kan. Tapi I percaya Melbourne ada hantu Melayu. Ada ke hantu Melayu? Tak tahu, I percaya. Dia punya hantu apa? Tak tahulah hantu apa kan. Mungkin hantu Mak Saleh kot. Dia bermula dengan mengamam aku. So masa tu kami sampai Melbourne. Sampai Melbourne petang kot sampai, tak ingat dah. So jalan-jalan. Sampai pagi Melbourne. So pusing-pusing jalan-jalan apa semua. Balik kan dah penat. So yang roommate still tak balik lagi. Dia pergi jalan-jalan lagi. So Q balik dulu, dah mandi, rehat apa semua, baring. So kau orang cakap, kita jangan tidur dalam bilik yang totally gelap. Sebab bahaya. Kan orang dulu kata. So at least buka satu lampu bagi dia ada macam punca dekat situ. Tengah duduk lena ni, dalam pukul 1 pagi lebih kot. Q pun dah tidur dah time tu, tak perasan dah roommate balik. So roommate balik, tiba-tiba kan duduk lena tu kan, tiba-tiba dengar macam ni. Orang bagi nama. Dia macam ya Allah. Meremam ke kaki semua ni. So macam
tersedar. Sebab Q memang jenis yang senang tersedar. Light sleeper lah. Light sleeper. So terbangun buka mata. Dia buka mata pun dia panggil lagi. Aduh. Dia panggil tak mana? Rupanya Bunyi dekat telinga. dia dengar sangat dekat. Rupanya yang tu adalah roommate Q. Roommate Q dia tengah kena tindih. Oh my god. Yeah, oh my god. Oh my god, mengemang. So dia macam panggil you so selamat. Ya, dia panggil macam nak bagi kita notice. Dia mata pejam. Mata dia tak tahu dia terpejam ke apa sebab time tu memang gelap. So Q bangun, Q cakap, dah kita sensor lah nama dia So contoh nama dia Rosie lah. Rosie. Rosie? Q, dia panggil tu. Dia macam Q. Dia macam bau keluar. baru terkeluar suara dia tu. Dia cakap, you okay ke? Q bangun buka lampu. Dia cakap macam tu. So bangunlah buka lampu. Lepas tu bangun buka lampu, dia tengah cerita ni. Oh, meremang pun tak meremang ke? Tinggal meremang dah ni pun. Kan? Dia bangun. Lepas tu dia cakap, you okay ke? No, I'm not okay. I kena tindih tadi, dia kata. Why? You kena tindih, kenapa you panggil I slow sangat? Cakap macam tu. I memang tak boleh nak panggil you. I tried to call your name tapi you tak dengar. Dia kata macam tu. Luckily your name just Q je. Kalau nama you apa contoh? Kurang tu I. Kalau macam mana? Aduh. Luckily nama you Q je. Tengok cerita ni, tiba-tiba pintu bilik. Logik ke kita tutup pintu bilik tak rapat? Kedepuk pintu bilik. Serius tau ni. Serius. Gedegang macam pintu bilik tu macam gedegang. Tak tahulah bilik sebelah ke bilik kita. Tapi tentu 1 pagi tau. 1 pagi lebih. Tapi still orang kata still positif. Tak apalah, tak ada apa. So dia cakap, you call reset. So call reset. Takkan nak cakap, can you come upstairs, there's a ghost in my room. Ya, betul. Kan macam you merepek. Takkan nak kata, you black fool me lah. Kan macam, can you come upstairs, you just make 1 round dekat my area ni. I cakap, because I heard something. So dia cakap, okay, I will send security upstairs. Are you okay? Dia cakap, no, yeah, we are okay, but just send somebody to make 1 round dekat I punya level. So story tu macam bila kita ingat balik, ya Allah, masa Q buka lampu tu, Q nampak she's sweating. Memang sweating, merah-merah badan dia. Tu memang first time Q nampak real depan mata. So bila kru cakap, ada hantu lah apalah, kadang-kadang orang macam you ni tipu lah kan, hotel-hotel ni ada hantu lah, you ni mengarut lah. But bila benda tu jadi dekat depan you nampak benda tu, you macam, oh my god. Tapi it's scary juga tu. It's scary. It's scary. One of the scary cerita juga tu. Aku macam, nasib baik kawan dia yang panggil. Tapi dia cerita pun best. Dia cerita best tu. Kau ingat kan tak ada orang, rupanya ada orang sebelah dia. Lagilah terkejut kita ni kan. Rupanya ada kawan dia, lupa. Dia ada roommate Q. Tapi nasib baiklah ada roommate. Kalau kata benda tu betul-betul panggil kita, takkan lagi gila. Dia pun nasib baiklah you ada. Yes, exactly. Dia bukan nasib baik dia ada satu. Nasib baik nama dia Q. Kan dia boleh kata nasib baik nama you Q. Kalau nama you lain susah. Kalau nama you Zarul nak sebut Zah je. Yang Zarul tidur pula, apa dia sebut Zaki Ahmad lah kau ni. Biarlah kau. So yang tu lah. Best cerita ni. Pengalaman lah kan. Yang tu dah fly lama lah kiranya tu. Dah 2 tahun dah lah. 2 tahun. Alright, selama total up you fly is about 6 years to tak 5 sampai years? lah bang. 5 years. Q termasuk dengan My Airline lebih kurang 3 tahun. Dekat 4 lah no. Tak sampai 4 sebab Q join My Airline last year December. Sekarang My Airline pun dah tak fly kan for now. So like 3 tahun 7. Whatever it is, kita tak nak sentuh pasal My Airline. Yeah. Which is masih lagi tidak ada konfirmasi apa semua, kita tak nak cerita. Mungkin kalau My Airline tu wujud balik ataupun serasminya dah tak ada, mungkin kita boleh cerita lah. Tapi masa ni masih tergantung lagi. Kalau sesiapa nak suruh Abang Zarul jadi CEO dan saya sebagai head of cabin crew, sila panggil kami. Okay kan? Sebulan je pun bang. Kan. Okay. Alright. Secara orang kata amnya, pengalaman sebagai cabin crew ni daripada kecil duk bergaya nak jadi pramugari apa semua kan. So rasa puas tak?
Hai adik, ni Kak Ro ni. Kak Ro nak minta maaf lah ganggu adik tengok video sedap-sedap tu. Kak Ro nak tanya ni, adik subscribe dah ke YouTube channel Abel Zaro. Keep supporting lah Abel Zaro deh. Lepas tu, subscribe dah ke tu? Kalau tak subscribe, pergi sekarang deh. Okey lah. Sambung tengok video Abel Zaro. Okey, bye. Okey, jawapan kepada soalannya tadi tu. You dah rasa dah puas ke ataupun ingin teruskan lagi di mana-mana sahaja ataupun nak jaga anak je lah? Ayo. Kita pun masuk My Airline sebab kita nak resign jaga anak. Dia boleh nak resign jaga anak. Resign jaga anak dulu. So for now memang tak puas lagi lah. Kan kita nak fly lagi. Sebab orang cakap, orang kata pepatah apa tu, once a crew, forever a crew. Always a cabin crew. Tapi tak bolehlah selama-lamanya cabin crew. Kenalah juga ada dia punya future plan kan. Tapi for now Q tak terfikir lagi nak pergi kerja lain lah. Memang nak stay dalam aviation dulu. Lepas tu Q tak try ke Asia ke? So far tak try. Awak malu? Rasa rendah diri ke apa? Taklah, dia My Airline punya vibe ni kan. Dia sangat lain. Dia sangat lain. Because you are kecil and then rapat. Ya, kita orang kecil and then dia macam sangat-sangat satu family. Walaupun sekarang dah ramai juga yang dah pergi AirAsia, dah pergi Malaysia Airlines, dah pergi Firefly. Banyak yang dah bercerai lah orang kata kan. Tapi not to say that kita nak still berharap kata My Airline boleh fly balik. No. It's just that for now Q tak plan lagi nak pergi mana-mana airline. So for now akan cari part time dulu. Tengoklah tahun depan kot try cari part time. Tapi kalau kata My Airline still macam ni je, then kita kena plan for something else lah. Yelah, macam through my experience masuk ke office My Airline tu, dapat rasa lah dia punya vibe tu memang lain. Ibarat satu floor tu your office, dia so kenal rapat lah. So tak ada, kalau kita di organisasi yang besar macam Malaysia Airlines, dia hierarki dia tinggi, macam-macam. Di sini dalam satu level tu you boleh pergi jumpa CEO, you boleh pergi jumpa you punya executive, you jumpa cabin crew manager, you know. So boleh bahkan kapal dia punya aircraft pun tak sampai 10 biji kan. Tak sampai lah. So cabin crew sama cabin crew pun dapat. Dapat. That's why I dapat rasa lah apa yang you rasa tu kan. But then the future, apa orang kata, life must goes on. Yes. Kalau correct. Apa jadi kan. So betul. Itu terpulang dekat you lah untuk perancangan masa mana. Tapi tetap nak fly lah. Tetap akan fly. Itu. Then kepada mungkin adik-adik kita yang merasakan ini ataupun kakak-kakak kan, yang mungkin dah tak mungkin nak jadi pramugari kan. Mungkin ini satu cerita yang boleh dia orang berangan-angan. Bila dengar je berangan kan. Dia macam komen kan. Bila dengar ni berangan macam yang cabin crew. Walaupun dulu memang nak jadi cabin crew, mak tak bagi. Kan. Ramai yang macam ni. So, dan kepada yang hendak menjadi cabin crew pula, mungkin ada saranan daripada you yourself. Mungkin tips you lain daripada tips I. Apa tips yang berbeza pada you? Yang berbeza nak jadi cabin crew. What it takes to be a cabin crew. Pada you lah. Dia satu ni, dia kena ada passion. Kalau Han nak jadi cabin crew, Han nak glamour je. Forget about you kena ada sanggup masuk CC, bayar 50 sen tu. Yes. Research. You kena buat research. Kalau you tak Internet Explorer. Kan dulu Internet Explorer. Betul. Kan lagi satu orang apa Godzilla ke? Godzilla. Kan zaman-zaman tu. Sekarang ni Google Chrome, Safari. So buatlah research sikit pasal cabin crew ni. Janganlah nampak pada mata kasar je, cabin crew ni macam ni. So bila you dah pergi training, you punya bond dah start tu, tiba-tiba you nak mengalah suku jalan, rugilah, you kena bayar balik apa semua kan. So tips dia yang first, you kena betul-betul minat. Kerja apa pun macam tu lah bang. Kan sikit you tak minat, you jadi macam terpaksa nak pergi kerja, you tak syok. So tu satu. Yang kedua, you kena confident. Tak semestinya nak jadi cabin crew, pramugari kena cantik, kena handsome. Tidak. You akan ada satu aura bila you pergi interview, orang nampak you, I want her, I want him. Contoh macam mana? You pakailah baju lain sikit. Orang lain biasa nak play safe, orang pakai putih, hitam, biru. You pakailah pink.
You pakailah neon. You pakailah yellow. You pakailah biru macam Abang Zarul. Dia dapat colour. Betul. So bila orang tengok, wow, dia kat situ pun dah nampak yang dia brave. Kedua, yang ketiga apa? Set lah your document. Document you kena lengkap. You rasa you document you tak lengkap, orang minta you punya full photo, full size body, you tak bawa. Dekat situ you tak nampak effort dah. You cincai. You cincai, dah, bye. Yang keempat, apa? Banyak hang. Banyak lah. Hang nak bagi berapa? 20 ke apa? nak bagi 5 boleh? Okey, keempat. Yang keempat, dah lah, tak tahu. Okay. Cukup lah. Saya tambah. Pekerjaan ini dia bukan teori praktikal, you type naik pakai PC. Tak. Pekerjaan ini memerlukan kerahan fizikal juga dan mental. Kerahan tu orang kata mental. You macam saya cakap tadi kan, Amritsar, you hilang dah. Kaki dah hilang. Kenapa? Sebab benda ni you kena berjalan daripada kapal tu, daripada galley ke tengah kabin, ke hujung kabin, turun balik sampai ke destinasi. Sampai betul. Kadang-kadang tu along the way, kalau day flight, hari siang, penerbangan siang, lagi diorang tak tidur, lagi banyak kita berjalan. Betul. That's why pekerjaan ini memerlukan bukan setakat you bijak dekat sini, tapi you sihat tubuh badan, you kena kental mengerah segala fizikal dan juga mental you. Dia pakai fizikal mental lah. Betul. Bukan duduk dalam office, duduk je kan, tunjuk betul lawa, lah. tunjuk Setuju. Excel, flower pot je. Dekat kabin tu tunjuk muka, welcome, tak ada. Nope. So yes, mungkin sikit nak tambah apa-apa pasal. Betul lah tu semuanya cakap. Hanya saya nak tambahnya adalah bila anda bergelar pramugari ataupun pramugara, aura tu auto ada. Betul. Yang itu yang cakap, yelah hang cantik boleh. Kami dapat cantik dan handsome dah bila kami bergelar pramugari-pramugara. Kita dah tahu nak jaga Setuju badan, kan? nak jaga muka. Betul. Selepas habis pun kita kekalkan benda tu. Betul. Tapi percayalah kami sebelum tu pun samalah beringuh pun. Belacan juga. Belacan juga. Betul, jangan risau. Kalau definisi kalau sebelum jadi pramugara belacan. Ya. Dan lepas jadi pramugara jadi apa? Cincaluk lah. Dalam botol elok. Lebih kurang. Bau busuk tu ada. Tapi elok sikit lah. Dalam bekas kaca, ada penutup merah, elok stiker. Betul tak? Tak ada lah bungkus dengan surat khabar. Tak ada lain-lain perumpamaan. Lain perumpamaan. Belacan. Lepas belacan, Dia tak boleh dia bagi elok teruk sangat belacan lah. Dia nak elok balik budu je paling elok. Dan belacan jadi apa? Jadi ni lah sampai tomai udang, Ah, makan lebih sedap. kurang. Betul lah. Masak bubur sambal, belacan. Dah, aku pun nak abang apa. Daripada belacan, jadilah pati ayam. Elok wrapping. Duduk dalam plastik. Duduk dalam peti sejuk. Dah lebih sejuk. Macam itulah maksudnya. Jadi mana tak handsome, tak elok ke apa, jangan risaulah. Pi dulu. Ingat Kak Ros boleh tolongkan betulkan rambut. Okay. Alright. Okay, saya rasa itulah saja untuk episod yang pertama pada Tahun baru ini, 2024. It was fun. Yes. Thank you. Cerita hantu dia dengan belacan dia dengan pramugari dan Mendidih jangan lupa. mendidih dia, peragawati dia. Kan? Dengan pergi duit 50 sen masuk Cyber cafe-nya buat research dulu. Satu Buat research dulu, pengalaman, praktis dan sebagainya. Pengalaman yang syok dengan dia ni. yes. Dengan bawa anak PKP macam-macam kan. Alright, terima kasih kepada anda yang menonton sampai ke saat ini, dan kepada macam biasa kepada yang belum subscribe, sudi-sudikan untuk subscribe. Yes. Dan jika anda ada apa-apa pertanyaan, mungkin nak komen, nak queue lagi ke, boleh Ya, letak my apa. queue. Yang tu je, komen yang tu je. Yang lain jangan lebih-lebih. Tahun Okay. baru, positifkan diri anda. Jangan lebih-lebih bang. Jangan komen. Aku dah tak baca komen dah sekarang ni. Komen yang elok kan. Kalau suggest tak suggest, saja cakap elok kan. Okey kan. Kita make sure kita punya ruang komen itu harmoni. Harmoni. Ya. Tiada pembenci, tiada haters kan. Dia kau bakal live lah bang. Kan tak apalah kan. Sebab tapi mana suggestion tu saya terima. Mungkin nak suggest dari untuk your kawan-kawan ke rakan-rakan ataupun mak bapak anda sendiri dulu bekas pramugara-pramugari, Panggil mungkin mereka. boleh suggest dekat Kami saya. mahukan anda. Yes, kami mahukan anda. Dan juga kalau pada mak ayah juga, owner syarikat, kami perlukan mak ayah anda juga. Betul. Panggil dia orang. Okay, kita nak letak minuman ataupun produk dekat Tolonglah, atas tahun meja. baru dah.
Alright. Kami perlukan support anda. Panjang sangat cerita dia. Terima kasih banyak Q. Sama-sama, terima kasih sebab sudi jemput. Elok hang masuk balik no. Haruslah. InsyaAllah doakan. Boleh, insyaAllah. Saya doakan yang terbaik. Semoga dapat fly balik. Thank you so dan much. dapat juga melebarkan sayapnya lagi ke merata-rata destinasi di seluruh dunia. Mungkin overseas punya syarikat penerbangan. Mungkin kita tahu. InsyaAllah. Right. Okay, itu saja. Itu saja untuk tahun baru ni. Bagi Yes. kami menikmati tahun baru dengan penuh perasaan yang indah-indah belaka. Betul. Alright. That's it. Bye. So Bye. kita boleh tutup dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi di video yang akan datang.